Anda bersama saya Awal Asyari sekali lagi dalam Rural Business Challenge, sebuah rancangan yang dikhususkan untuk belia-belia di luar sana yang ingin bergelar usahawan yang berjaya. Program kelolaan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ini dikhususkan kepada belia yang berada di luar bandar untuk menjadikan bidang keusahawanan sebagai bidang utama pilihan mereka. Dan seperti minggu lepas, anda dah saksikan 3 orang peserta membentangkan idea mereka. Minggu ini ada 3 lagi peserta dengan idea yang tersendiri. Sekarang ini kita terus saja ke peserta yang pertama dengan ideanya yang cukup tersendiri. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Wan Hairul Azwan bin Wan Hanudin daripada Banting. Okay, Startup ni kita dapat idea daripada apa yang kita tengok pasaran produk dan perkhidmatan desa ni dia terhad. Jadi kita wujudkan startup ni untuk pasaran ni boleh pergi lebih luas dan sampai ke pasaran global. Startup ni dia merupakan satu saluran lah. Kita hasilkan 2 cara melalui website dan juga mobile apps yang mana pengguna yang nakkan barang-barang desa diorang boleh cari daripada website dan mobile apps startup lah. So konsep kita guna pakai adalah dropship di mana customer order melalui startup dan kita akan menghubungkan dia dengan pengedar dan supplier barang tersebut dan barang tersebut akan terus dihantar ke rumah pembeli tu. Okey, RBC ni mula-mula kita orang nampak daripada Facebook lah. Semua share, so kita nampak pertandingan ni ada. Okey, dan kita hantar penyertaan startup lah. Okey, produk saya namakan Startup, iaitu hub penjualan produk dan perkhidmatan. Okey, Keyukan Startup, mempunyai mobile apps yang boleh di-download dan sedang dibinakan. Dan juga smart retail outlet di mana hanya ada gambar, customer hanya beli dan order, barang akan sampai terus ke rumah. Okey, dan juga kita ada kios untuk pembelian secara credit card dan debit card di smart retail outlet tersebut. Untuk jadual pelaksanaan berakhir selepas setahun startup berjalan, kita akan buka smart retail outlet pertama di RTC. Habis dah? Okey. Jadi bagaimana startup yang ni nak bersaing dengan yang dah sedia ada sekarang ni? Program Rural Business Challenge yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan kembali selepas ini. Teruskan menonton Rural Business Challenge, program yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Untuk jadual pelaksanaan berakhir selepas setahun startup berjalan, kita akan buka smart retail outlet pertama di RTC. Habis dah? Okey. Okey. Saya ada soalan yang saya nak tanyakan sebab saya lihat konsep ni memang bagus. Tapi dalam keadaan sekarang ni banyak kita lihat yang menawarkan perkhidmatan yang sama. Cuma yang ni saya nampak dia memberi peluang pada belia luar bandar untuk mendapatkan lebih peluang pekerjaan. Jadi bagaimana startup yang ni nak bersaing dengan yang dah sedia ada sekarang ni? Okey, sebab kita buat di industri desa, so target kita pun memang barangan dan produk dan services yang industri desa punyalah. Okey, dan kita pun ada apps dan juga website. So benda ni boleh pergi ke global lah. So duduk mana-mana pun boleh buka benda ni. So jadi apa subscription fee untuk orang desa ni untuk bayar pada startup untuk melakukan promosi? Untuk dia letak barang dia free. Okey, cuma bila transaksi berlaku, maknanya ada pelanggan untuk beli, kita ada commission. Kita itu ada yang 10 hingga 20% tadi ya? Sebab kalau ikut normal dropship pun lebih pada 30-40%. Produk dah ada dah? Produk you dah kena pasti tak? Produk semua industri desa lah. Yalah, banyak. Ya. Kan? So macam mana nak pilih tu? Itu yang kita risau. Sebab kalau tak boleh bantu 100 orang jual keropok, macam mana nak pilih berapa boleh, okey katalah keropok lekor lah katakan berapa vendor keropok lekor yang boleh you tampung ke ataupun kalau ikut melalui online unlimited lah produk kita boleh letak dalam tu. Ini too good to be true. Betul. So, jadi dah terlawan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Katalah 100 keropok lekor punya vendor kat luar sana, industri desa ada lebih dari 100 pun kan. Betul. Macam mana startup tu akan membantu 100 sebab semuanya usahawan-usahawan lain, mereka ni kebanyakan tak ada jenama. So question saya macam mana membantu? Kita mengiklankan dan promosikan je lah. Maknanya semua produk tu akan ada dalam website
dan mobile apps. Maknanya semua akan ada lah. Semua akan ada. Oh, tadi kata akan pilih. Tak, yang tu kalau kat Smart Retail Outlet lah yang saya tunjuk tadi. Yang tu tak boleh lah sebab kita punya ruang kecil kan. Right. Kalau daripada online tak ada masalah. Smart Retail Outlet ni kalau you nak buat hanya di mana, di RTC lah. saja. Kan? Awak nak kena pasti berapa sewa kat RTC? Yang saya tanya di RTC Kota Baru dekat Bandar Baru Tunjung, 500 ke 1,000 per month. Per month. Jadi kalau awak masuk semua RTC dalam Malaysia berapa? RTC semua Malaysia. Dia sikit pilih tak masukkan semua. Masukkan semua. Tak sebab kita pakai ruang tau. Faham. Tak salah, okey. Okey, berapa RTC yang ada kat dalam satu Malaysia sekarang? Berapa? Awak kena buat kajian sebenarnya benda ni. Kalau awak nak present kat kami, awak kena buat kajian supaya anda mengenal pasti berapa modal yang diperlukan oleh startup kan, bukan hanya buat kajian di satu lokasi. Sebab apa, penjual-penjual barangan desa ni ke tempatan ke, dia mesti nak masukkan barang dia kepada tempat yang mempunyai network yang besar. Dan kita macam kata Cik Azrina kata tadi, network yang besar dah ada sekarang. Jadi adakah dia akan memilih anda atau memilih mereka? Okey lah. Masa pun dah habis. So saya ucapkan terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Encik Irfan Khairi amat menyokong perniagaan yang ingin dijalankan. Tapi apa pendapat panel penilai yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permulaannya ini tercetus bila saya terlibat secara indirectly dengan peluang yang diberi oleh sebuah syarikat lah. Di mana failure rate di sebuah kilang ni bila reject part untuk metal to rubber bonded part ini digelar sebagai metal to rubber bonded part terlalu tinggi. Di mana untuk overcome dia punya problem, saya ada peluang untuk melupuskan rubber ataupun bahan getah yang meliputi bahan logam ni. Di mana saya diberi peluang untuk membuat benda ni, and then dia orang puas hati. Saya nak membawa agar kita melihat persepsi industri luar bandar ni ataupun luar daerah ini ke market tempat lebih tinggi. Bukan sekadar melihat soal IKS ini ataupun luar bandar ini benda-benda belasan makanan, hiliran dan sebagainya. Kita cuma bawa mengenai industri, banyak peluang sebenarnya. Kita tak perlu bersaing dengan orang lain. Cuba kita cari macam mana kita nak membentuk peluang bisnes itu dengan persekitaran yang ada. Dan mungkin di sinilah saya rasa saya melonjak atau memecahkan mental blok pemikiran peserta-peserta yang kemudiannya kalau saya terpilih satu gauge yang tanda aras untuk RBC dan juga peserta-peserta yang seterusnya. Melayu Pro Reclaim Sedang Berhad adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan untuk memberikan perkhidmatan refurbish, iaitu mengembalikan dan recleaning, membersihkan bahan logam iaitu rubber to metal bonded part. So saya juga yakin bahawa benda ini baru di Malaysia dan paling asas kat bottom line kita boleh menyelamatkan kos. Itu tujuan kita. Dan kita MPR memberi peluang pada luar bandar, penduduk luar bandar, pemecahan mental block. Bahawa mereka boleh memecahkan mental block untuk mencuba heavy industri ini. InsyaAllah, saya cukup yakin. Cara dia macam mana? Okey, pertamanya MPR ni boleh menawarkan peluang pekerjaan lah. Yang pertama. Yang kedua, secara langsung peluang pekerjaan. Yang kedua, dari segi peluang bukan secara langsung, kontrak, tender untuk cleaning. Yang paling penting di sini, di mana kita boleh menawarkan pada anak-anak muda untuk terlibat bersama untuk memecahkan metal block, bahawa jangan takut untuk cuba industri yang heavy industri ini. Mana ini fungsi kita. Pertamanya kita menawarkan pekerjaan. Kedua, daripada peluang pekerjaan itu kita lantik training pada mereka untuk mendepani industri-industri yang berteraskan heavy industri ini. Agar pertamanya orang kita ni jangan ada skeptical atau takut untuk mencuba. Encik Zakwan, nama saya masih lagi tak berapa jelas. Sebabnya bila dinyatakan tentang perkara yang nak dilaksanakan ni, dalam macam mana yang digambarkan dalam perniagaan yang Cik Zakwan nak buat ni, yang dapat orang kata apa, dari segi dia punya kilang ke apa ke. Kalau tengok dari sini, pertama ini flow biasa yang ada sekarang. Pengilang vendor rubber to metal part, selama ni mana yang reject, contohnya dia supply untuk prasarana, mana yang reject dikembali kepada kilang. Kilang
terpaksa untuk mengimport mesin metal part di luar untuk diambil dan dibonding dengan rubber, diikat dengan rubber, penghilang vendor inilah, dan dikembalikan pada SP prasarana. Mananya reject selama ini, dia hantar pada scrap metal. Totally just buang macam tu saja. Ada tak gambar yang prasarana yang ada sekarang? Saya dalam ni tak ada, tapi dalam dia punya paperwork tu memang adalah. Cuma saya short form untuk summarize di sini. Presentation ni banyak sangat perkataannya. Gambar agak kurang. Ya. Saya nak anda yakinkan kami bagaimana perniagaan ini membantu industri luar bandar sekali lagi. Okey, yang pertama, peluang pekerjaan secara langsung. Okey, boleh terlibat sebagai keluarga MPR. Yang kedua, tidak secara langsung. Dari permulaan, bagi kontraktor, pembinaan, building, wiring semualah, dan untuk transportation. Yang kedua, mana-mana pekerjaan bersama kita membina satu skill, human capital untuk membina soal skill melibatkan dengan heavy industry. Selama ni orang bumi putra, dia cukup takut dengan benda-benda yang melibatkan benda dekat. Ini kategori teknologi luas. Heavy industry untuk berfikir. Kalau kita tengok, Kementerian Luar Bandar, kita mensasarkan kepada peniaga-peniaga di luar bandar, peniaga-peniaga kecil. Jadi saya melihat tidak ada bantuan dari segi modul ini untuk membantu mereka. Cuma saya harap tuan, pertamanya mungkin dari segi material support tak ada, tapi dari segi mentality, memecah blok minda orang-orang kita. Contoh pertama, belia-belia kita untuk tidak takut untuk melibatkan industri begini. So okey, terima kasih banyak. Terima kasih tuan. Terima kasih. Masa pun habis. Panel penilai tidak memahami projek yang ingin dijalankan oleh Encik Zakuan dan bagaimana projek ini bakal membantu penduduk luar bandar. Nasib Encik Zakuan terletak di tangan panel penilai. Mereka dia bakal meraih RM10,000. Mari sini. Makan. Nampaknya dua peserta dah pun selesai dengan pembentangan mereka. Jadi sekarang ni tinggal seorang saja lagi yang belum membuat pembentangan. Jadi nak tahu macam mana nasibnya, kita akan kembali selepas saya bagi makan kambing ni. Ikut ramalan keluaran kita, Ramalan ke jangkaan? Jangkaan. Kalau ramalan saya tak percaya. Cuma saya tak nampak apa yang menarik dengan aiskrim ni. Dia pelik. Program Rural Business Challenge yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah akan kembali selepas ini. Teruskan menonton Rural Business Challenge, program yang dibawakan khas oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Anda masih lagi menyaksikan Rural Business Challenge. Untuk pengetahuan anda, RBC ini banyak melahirkan usahawan-usahawan yang berjaya. Contohnya macam pemilik iGrow ini, berbekalkan grant bernilai RM2 juta yang diperolehi, beliau mampu untuk melaksanakan program-program keusahawanan untuk penduduk-penduduk di luar bandar. Jadi mampukah peserta kita yang terakhir ini mengikuti jejak langkah beliau? Sama-sama kita saksikan. Saya dapat tahu tentang RBC ini daripada surat khabar. Lepas tu saya ada dengan internet. Lepas tu saya carilah yang peserta-peserta sebelum ni. So saya dapatkan maklumat daripada situlah, cara-cara dia, apa step yang dia orang nak, apa yang kehendak dia orang, apa ni tujuan RBC itu sendiri. Itulah saya dapat pandangan daripada dia orang lah. Apa harapan saya harap boleh dapat yang terbaik lah daripada RBC lah. Saya Mukhlis daripada Alostar Kedah. Okey, sekarang ni kita tengah running untuk bisnes aiskrim goreng lah. Okey, kita aiskrim goreng ni saya tak perlu terangkan sebab semua orang dah tahu. Cuma kita nak terangkan konsep kita, konsep perniagaan kita, pemasaran kita lah. Konsep yang kita buat ni berbeza daripada bisnes lain sebabnya, okey, yang pertama mesti kita buka peluang pekerjaan lah kepada penduduk setempat apabila kita buka kios. Mana kita buka kios tu, contohnya, kios tu kita akan buka sendiri. And then yang kedua, kita akan bagi peluang pula dekat usahawan ataupun belia-belia, ibu tunggal ataupun OKU untuk berniaga dengan modal diberikan oleh syarikat. Sebabnya, sekarang ni ikut apa yang saya kaji, belia-belia ataupun usahawan, dia orang minat berniaga tapi dia orang tak nak modal. So kita bagi peluang, dia orang just
sediakan modal untuk beli bahan mentah. Maknanya kios semua kita akan sediakan. Okay. Last kali, maknanya bila kita buka kios, maknanya kita beri peluang untuk diorang buka kios, maknanya kita boleh mengajar diorang cara nak berniaga. Okay. Berapa orang sekarang pekerja yang awak ada? Sekarang ni 2 orang lah. 2 orang? So you target kalau buka kilang tu berapa orang pekerja yang awak akan ada? Ikut kuantiti lah. Kalau ikut ramalan pengeluaran ni keluaran kita, ramalan ke jangkaan? Jangkaan. Kalau ramalan saya tak percaya. Jangkaan tu permulaan kita akan ambil 8 orang lah untuk kilang sahaja. Berapa jualan sekarang? Jualan purata lah. 1 kios 1 hari. Sekarang jualan awak sebulan berapa? Apa nilai jualan sekarang? Nilai jualan sekarang awak dah berniaga ke belum? Dah. Okay, berapa jualan awak sekarang? Average 1 kios 3 ke 4 ribu. Sekarang berapa kios awak ada? Sekarang 2. 2 kios? 3 hingga 4 ribu? Sebulan itu ya? Sebulan. Modal? Modal untuk 1 kios tak sampai 500. Mana untung? 2,500? Untung tolak sebab dia saya berhenti berlakon macam ni. Sangat untung ni. Saya jual kalau kita tak tolak bahan mentah semua kan? Belum lagi sebab kalau kita bahan mentah saya kira okey. Kita jual RM2 kalau di kios yang siap goreng. Okey. Kos 1 biji 60 sen. Okey, pada saya lah apa yang saya nampak tadi memang dia dapat memberi peluang pada ramai orang lah dengan buka kios semua ni. Cuma tadi saya dengar dia ada memberikan modal. Ya. Jadi bila kita bagi modal, macam mana kita nak kontrol supaya orang tu memang akan buat bisnes dan berjaya? Sebab kalau kita bagi modal tu burn. Lepas tu macam mana pula? Yang keduanya juga, kalau bagi modal orang tu dah tak ada semangat. Dia dah tak rasa macam tak ada risiko. Macam mana nak handle tu? Okey, dia orang hari-hari je makan aiskrim ni. Hari masih lagi ni lah. Yang betul ke dia sebut tadi tu? Berapa ribu tadi jual? Mana? Kalau aiskrim betul ke? Sebulan tadi ya? Itu total nilai jualan. Ke you buat? Ya, no ni. Angka tu. Saya boleh jual purata 1 hari lah. Dalam masa 3 jam saya boleh jual 150 biji. Sebab apa soalan tu? Kita akan bagi kios tapi dengan kontrak. Maknanya kalau kita bagi syarat lah. Kalau dia beli produk daripada tempat lain, kita akan tarik balik. Ataupun selagi dia berniaga, kita akan melepaskan kios dia. Kalau dia tak berniaga, kita akan ambil balik. Maknanya kita akan bagi peluang kat orang lain pula. Okey, masa dah tamat dah. Terima kasih. Okey. Ketua panel penilai kita macam tak suka je makan aiskrim goreng. Tapi panel penilai yang lain cukup menyukai perniagaan ini. Bagaimana nasib peserta ini agaknya? Selesai sudah 3 peserta membentangkan idea mereka. Agak-agaknya siapakah yang akan ke pusingan terakhir? Sebelum tu apa kata kita dengarkan komen panel penilai. Di antara 3 peserta ini, siapakah yang akan dipilih untuk meraih dana bernilai RM10,000 dari Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah? Mereka yang saya akan sebut namanya nanti, sila ke hadapan pada yang berjaya. Cik Muhammad Mukris, sila ke hadapan. Mana? Ada lagi 2 orang lagi. Cik Wan Hairul dan Cik Ahmad Zakwan. Anda berdua tidak berjaya. So, kita jumpa lagi di masa depan. InsyaAllah. Okay. Tahniah kepada peserta yang berjaya sekaligus memberi peluang untuk mendekati dana bernilai RM10,000. Persoalannya akan terjawab di episod terakhir RBC. 3 peserta telah pun membentangkan plan perniagaan mereka minggu ini. Jadi kalau anda nak tengok lebih lagi, pastikan anda bersama Rural Business Challenge minggu hadapan untuk berkenalan dengan 3 lagi peserta yang akan mencuba nasib mereka. Untuk itu, kita jumpa lagi. Nanti. Baca bismillah dulu. Allah, ya Allah, kau. Program ini dibawakan khas untuk anda oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.